علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Okey, kita akan sambung bab yang sama, bab qatlil hayyat yang kita dah mula minggu lepas dan kita dah sampai hadis nombor 5839. Bila sanid sahihah muttasilah ila al-Imam Muslim annahu qala wa haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Malik ibn Anas an Sayfi wa huwa indana mawla ibn Aflah قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني قال فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له وقلنا له ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوا 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Abu Tahir Ahmad bin Ammar bin Syarah telah memberitahukan kepadaku Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku dari Sayfi dan dia menurut kami adalah pelayan Ibnu Aflah. Abu Sa'id pelayan Hisham bin Zuhra telah mengabarkan kepadaku bahawasanya dia datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Abu Sa'id berkata, aku dapatkan dia sedang melaksanakan solat, maka aku pun duduk menunggunya sampai dia menyelesaikan solatnya. Lalu aku mendengar suara gerakan di tangkai-tangkai kurma kering di sudut rumah. Maka okey, gerak-gerak di sudut rumah, tangkai-tangkai kering kurma. Tangkai-tangkai kering. Tangkai itu macam apa? Dia kurma punya. Dia cabut kurma. Oh, dia kata branch dia. Branch dia yang ada kurma. Betul. Oh, dia kata contoh. Tangkai-tangkai kurma kering. Okey, boleh. Maka aku pun menoleh dan ternyata ada seekor ular. Okey, boleh makan di sini betul. Ni perkataan arajin atau urjun dekat Al-Quran surah Yasin. Kal urjuni al-qadim. Dan di dalam hadis Rasulullah panggil dia arajin atau urjun. Sama juga. Okey, apa maksud urjun? Urjun sebenarnya satu jenis daripada cendawan. Nanti saya akan hantar gambar dia di dalam grup. Cendawan itu kalau musim hujan dia banyak keluar daripada tanah. Okey. Ada satu hadis, tapi hadis beberapa ulama dia kata hadis dhaif, beberapa dia kata hadis sahih. Apa dia? Sayyidina Rasulullah dia bagi Sayyidina Abu Hurairah urjun itu. Ada beberapa urjun, dia besar sebenarnya. Bukan cendawan yang dia macam apa nama itu? Bukan yang dia bulat dan besar. Tak, ada lagi satu yang macam bokok. Apa panggil dia? Okey, yang ada tangkai. Ya, yang ada macam so Rasulullah dia ada beberapa di dalam tangan dia dan dia bagi Sayyidina Abu Hurairah. Al-Arajin itu Rasulullah dia bagi kepada Abu Hurairah dan dia kata tunggu saya di sini, saya nak masuk. Okey. Urjun ini ada berkat, ada barakah, dan kalau ada nampak sesiap apa-apa benda yang macam bahaya, bukul dengan dia. Rasulullah dia bagi tahu dia macam tu. Dan Rasulullah dia masuk ke dalam. Ni hadis di dalam Musnad Imam Ahmad. Masa dia masuk Rasulullah ke dalam, Abu Hurairah dia nampak satu syaitan. Dia datang kepada dia dan dia pukul dia dengan cendawan itu. Lepas tu Rasulullah dia keluar. Dia kata apa berlaku? Dia kata Rasulullah sama apa yang bagi tahu dia berlaku. Saya nampak satu benda yang bahaya dan saya mula pukul dia. Dia kata innama huwa syaitan. Itu adalah syaitan.
So maknanya ada satu hadis tapi boleh kata hadis dhaif tapi ada fadilat sebenarnya. Ni fadilat cendawan. Saya tak tahu apa panggil dia truffle ke atau panggil dia cendawan ke, tak tahu. Mushroom. Tapi saya akan hantar gambar dan tengok. Kalau dekat Saudi banyak kalau boleh jumpa itu. Okey. Ya, rasanya besar. Ya. Nanti tengok gambar itu. Boleh makan macam tu. Tak usah akan hantar sekarang, boleh tengok. Tak tahu apa panggil dia sebenarnya. Rasanya ini cendawan, wallahu a'lam. Ni arajin, saya hantar gambar dia. So tak tahu apa panggil dia di dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ustaz, macam mana Abu Bakar tahu itu syaitan? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Dia tak tahu. Tapi Rasulullah dia bagi tahu dia, kalau ada satu bahaya yang kamu nampak, pukul dia. So dia masa itu malam, macam malam. So dia pukul. Nanti saya akan hantar hadis. Tapi hadis itu hadis dhaif dekat Musnad Imam Ahmad. Ni dah hantar hadis dia untuk Al-Araji. Hadis Al-Araji. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, ada satu hadis Rasulullah dia bersabda, al-kam'atu shifa'un lil-'ain. Apa ni? Dia syifa untuk mata yang doktor tanya hari itu. Itu kam'ah. Boleh hantar gambar dia? Kam'ah itu. Yang saya hantar, yang hari itu doktor tanya. Selalu saya makan dia. Selalu saya suruh isteri bawa buat. Boleh. Tapi hadis dia sebelum ada. Boleh hantar gambar dulu. Dan ni lagi satu panggil dia al-kam'ah. Saya tak pasti ni al-kam'ah sebab saya tak pernah jumpa. Tapi al-kam'ah itu satu jenis daripada cendawan atau jenis yang lain, Allahu a'lam. Boleh tengok gambar sama juga. Ni Dr. Yusuf hantar. Ni ada hadis, boleh hantar hadis sama juga. Hadis Rasulullah bersabda, syifa'un lil-'ain. Kalau ada masalah dengan mata, boleh memakai dia. Ni gambar yang Dr. Yusuf hantar. Pakai ke makan Ustaz? Kalau ada masalah dengan mata. Al-Imam Nawawi dia kata, ayah saya dia pernah ada masalah dengan mata, saya ambil dia dan terus memakai untuk mata. Mungkin dia macam squeeze dia dan ada beberapa titik. Dia kata lepas tu hilang semua masalah. Squeeze air. Air dia, nah. Air cendawan tu squeeze? Ya, squeeze air dia terus ke mata. Tapi tak tahu, doktor-doktor zaman kita sekarang buat beberapa muamalah, tak tahu apa buat. Ya. Seperti kita squeeze buah delima yang kecil. Oh, ada buat, tak tahu. Pernah baca lah. Ya. Tapi hadis Rasulullah dah hantar hadis. Ni hadis Rasulullah, syifa'un lil-'ain. Al-kam'atu min al-man wa shifa' wa ma'uha shifa'u lil-'ain. Ma'uha air dia, shifa'u lil-'ain. So boleh minta sesiapa yang dia pergi umrah, boleh beli ni kam'ah. Kalau bahasa Arab dia kata kam'ah. Al-kam'ah atau kam'ah. So Nama cendawan tu? ya, nama cendawan. Daripada Saudi boleh beli dan memakai dia kalau ada masalah dengan mata. Wallahu a'lam. Okey, betul. Aku pun melompat untuk membunuhnya, namun Abu Sa'id mengisyaratkan kepadaku untuk duduk, maka aku pun duduk. Ketika dia selesai, dia menunjuk kepada sebuah ruangan dalam rumah seraya berkata, apakah kamu melihat ruangan itu? Aku menjawab, ya. Abu Sa'id berkata, dahulu dalamnya ada seorang pemuda dari kalangan kami baru saja menjadi pengantin, lalu kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Khandaq. Pemuda tersebut meminta izin kepada Rasulullah SAW di pertengahan siang, lalu kembali kepada keluarganya. Sebab dia baru kahwin isteri dia nak balik. Ya. Dan pada satu hari dia meminta izin kepada beliau, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bawalah senjatamu kerana sesungguhnya aku khawatir Bani Quraiza akan menyerangmu. Ya, sebab Bani Quraiza masa itu mereka macam break janji dengan Rasulullah. Sebab mula-mula Ghazwa Al-Khandaq mereka sama dengan Rasulullah, tapi lepas 1 minggu 10 hari mereka break. Rasulullah takut kalau satu orang Bani Quraiza, okey. Maka lelaki itu membawa senjatanya lalu pulang. Sesampai di rumah ternyata dia mendapati isterinya berada di antara 2 pintu. Lalu dia pun mengacungkan tombak kepadanya untuk menusuknya lantaran rasa cemburu yang dimilikinya.
Maka isterinya berkata kepadanya, tahanlah dulu tombakmu itu dan masuklah ke dalam rumah agar kamu melihat apa yang membuatkan kau keluar. Ya, sebab orang Arab dia tak suka perempuan keluar daripada rumah. Perempuan zaman itu dia akan keluar 2 kali sahaja. Pagi dia pergi untuk buang air kecil atau besar dan balik, dan sebelum maghrib, sebelum dia tidur dia akan pergi sekali. 2 kali untuk berhajat dia saja. Macam ni dia Ya, ya, tak tahu. Teknik. So mereka tak suka. Masa dia nampak dia dekat keluar, dia ya. Ternyata maka lelaki itu masuk. Ternyata ada seekor ular besar yang melingkar di atas katil. Maka lelaki itu melempar tombaknya sambil mengenai tubuh ular itu. Maka lelaki itu keluar. Lalu ia menancapkan tombak di tubuh ular tersebut sehingga ular itu tergerak-gerak untuk mematuknya. Tak diketahui siapa di antara keduanya lebih dahulu mati, ular itu atau pemuda itu. Sampai sini. So maknanya berlaku dia dah bunuh dia di dalam, atau boleh kata cucuk dia di dalam. Masanya dia keluar daripada rumah dan dia duduk, ular itu macam bergerak. Dia gerak lepas dia tu cucuk dia atau tubuh dia. Masanya dia keluar, dia gerak dan dua-dua jatuh. So sekarang kita tidak tahu, tengok apa di dalam riwayat dia tidak tahu apa yang berlaku masa itu. Ni ular dia jauh pada dia, ni satu keadaan, dan dua-dua mati. Yang kedua, masa yang dia ular gerak-gerak, mungkin dia sampai kepada dia dan dia macam ada racun apa semua kepada dia. Ini yang dua. Atau yang ketiga, mungkin kabilah ular itu mereka dah buat tikam kepada dia. Dia tak tahu apa yang berlaku, tapi dua-dua dah mati. Okey, tengok kita akan sambung apa berlaku nanti. So sahabat tanya Rasulullah. Dia Abu Sa'id berkata, maka kami pun datang kepada Rasulullah SAW, lalu kami ceritakan hal tersebut kepada beliau dan kami berkata, memohonlah kepada Allah agar dia menghidupkan pemuda itu untuk kami. Maka beliau bersabda, mohonlah ampunan kepada Allah untuk teman kalian. Kenapa Rasulullah jawabkan macam tu? So maknanya dia buat salah. Dia bersalah. Dia macam dosa. Okey, sambung. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok jin yang telah masuk Ini Islam. sebab dia. So bukan semua ular yang tak boleh. Tak. Di dalam Madinah sahaja. Apa yang luar pada Madinah tak payah, terus kita akan bunuh. Tak ada masalah. Dan boleh mana-mana jumpa dia. Okey. 1, 2, kalau dia okey, sambung. Faedah, apabila kalian melihat sesuatu dari mereka, maka peringatkanlah ia selama 3 hari. Ini untuk hukum untuk Madinah sahaja 3 hari. Okey, sebenarnya ada 2 syarat di dalam Madinah, dan yang kedua di dalam Madinah, dan lagi satu kalau dia duduk macam mana? Ada 2 syarat. Syarat yang pertama di dalam Madinah, yang kedua dalam rumah. Ya. So kalau jumpa dia di luar rumah, di dalam Madinah, terus bunuh dia. Faham tak? Yang at-tahrij atau bagi tahu dia 3 hari kalau jumpa dia di dalam rumah dan rumah itu di dalam Madinah. 2 syarat. So kalau jumpa ular dekat jalan di dalam Madinah, boleh bunuh terus. Ya, sebab mengikuti mazhab Syafi'i itu mustahab kalau kita bunuh hayat. Apa-apa ular itu mustahab kalau kita bunuh. Okey? Ni dekat Madinah. Kalau luar pada Madinah, mana-mana jumpa dia, di dalam rumah atau di luar. Maksudnya hadis yang kata kena 3 hari itu bukan di Rumah di dalam Madinah sahaja. Dalam Madinah sahaja. bukan. Ya. Walaupun ni mazhab Syafi'i, ya, walaupun ada beberapa mazhab dia kata ni semua untuk macam Imam Malik. Imam Malik dia kata di dalam masjid sahaja. Bagi tahu dia 3 hari. Mazhab Malik. Mazhab Hanafi dia kata mana-mana jumpa, macam umumkan untuk semua. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu daripada mula-mula, Imam Nawawi dia kata istihbabu qatlil hayat, itu mustahab sebenarnya. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, Al-Imam Nawawi dia bagi tahu itu mustahab dan jangan lari. Kena lawan. Okey, kenapa? Sebab ada satu hadis. Ada satu hadis daripada Rasulullah qala ma salamnahunna mundu adainahun
apabila yang kita selamat dengan mereka, mereka macam lawan kita, masih lawan kita. So kita kena lawan balik. Satu, lawan kepada dia. Ni satu. Yang kedua, qala man qatalahu macam mana? Sesiapa yang dia takut pada dia dan dia lari, itu tak betul. Rasulullah dia macam kata jangan buat macam tu. Nanti saya akan hantar hadis. Lari bermula ke Ustaz? Lari bermula. Ya, jangan lari. Kena lawan. Kena lawan. Ya, walaupun bahaya. Walaupun bahaya. Tapi kalau kita tak ada apa-apa adat kat situ Ustaz, kita lawan Lari. Lari Ustaz. Ya, sebab wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Yang macam tu. La tulqu bi aydikum ila tahluka. Sebenarnya kita ada dua kaedah. Okey, boleh lawan walaupun tak ada apa-apa, atau kalau ada apa-apa boleh lawan. So kalau ada satu alat boleh, tak ada masalah. Kalau kita tak ada apa-apa, nak kena Lari. Ya. Ayat tu Apa yang aula. apa ni berbahasa Melayu mereka kata apa ni? Masuk tempat apa? masuk kandang kambing. Kandang lembu. Kata ya. Kandang lembu mengelembut. Kandang kambing. Kandang kambing lembek. Kalau dah sampai ke singa, Mengaum. kata larilah. Apa ni kata dalam bahasa? Langkah Okey. di sana langkah 1000. Ya. Kalau jumpa tak boleh lawan langkah 1000. Ya, Tengok ular, kalau ular tu besar dan berbahaya, Ya. tak ada senjata dan Ikut keadaan dia Kalau ular sebenarnya. kecil tu. Tapi yang paling penting, kita akan lawan dia sebagai enemy kita daripada lama-lama, daripada syurga. Dia enemy kita. Okey, nanti kenapa saya bagi tahu ni, sebab Rasulullah dia akan bagi tahu kenapa. Sambung tu. Namun jika dia muncul kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah dia kerana sesungguhnya dia adalah syaitan. Ya, sebab dia syaitan. So kalau dia dah syaitan, maknanya dia tak boleh menang kepada kita. Tak boleh, walaupun kita dah mudarat kepada dia, atau mudarat kepada anak dia, atau mudarat kepada keluarga dia, dia tak boleh menang. Kita yang menang. Sebab dia syaitan, dia tak ikut taat Allah SWT. Itu kenapa selalu ular itu dia dekat hutan, dekat padang pasir, dia jauh pada manusia. Dia takut. Sebab dia syaitan. Semua ular Ustaz. Kecuali al-jinnan. Al-jinnan yang kecil atau berwarna putih. Di dalam dia ada jin muslim. Tapi biasanya majoriti ada syaitan. Ada jin. Jin atau syaitan, salah satu. Tengok macam. Tapi yang putih dan yang kecil, yang pendek, sebenarnya jin muslim. Tanya lagi, tanya. Sebelum bunuh tanya lagi. Itu ya, in case. Tapi saya takut kalau kita kata tak apa, bagi tahu dulu atau tanya dulu. Saya takut kalau dia akan kesan kepada akidah. So selalu kita dengan masalah ni, dengan sihir, jin apa semua, yang paling penting akidah. Kalau akidah rosak, nanti apa-apa tidak ada manfaat. Ruqyah tidak ada manfaat, zam-zam, madu apa semua tidak ada manfaat. Daripada dalam mengkuatkan apa yang di dalam. Wallahu a'lam. Faktuluhu ni macam Fi'lul amr. suruhan dia. Fi'lul amr, ya. Amaran. Itu fi'l amr. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا وهو بن جرير عن ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سري حركة فنظرنا فإذا حية وساق الحديث بقصة نحو حديث مالك عن صيفه وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن ابي السائب عن ابي سعيد الخدري قال سمعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه نفر من الجن قد اسلموا فمن راى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان. Wahab bin Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku telah mendengar Asma bin Ubaid memberitahukan dari seorang lelaki yang dipanggil dengan nama As-Saib. Dia menurut kami adalah Abu As-Saib. Dia berkata, kami telah datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kepada kami siapa? Dia kata kepada kami. Betul? Dia telah datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, sebelum Sebelum Asma bin Ubaid
Yuqal lahu as-Sa'ib, nama dia as-Sa'ib. Lepas tu apa dia kata Imam? Kami datang kepada Abu Sa'id. Sebelum Asma. Wahab bin Jarir bin Hazim tu. okey, lepas dia Muhammad bin Rafi. tak yang apa ni Wahab bin Jarir, Asma bin Ubaid. Okey, saya dengar Asma bin Ubaid. Al-Rajul bin As-Sa'id. Ni nak ni. Wa huwa indana Abu Sa'id. Okey, macam bawah. Disebut dan dia menurut kami adalah Abu As-Sa'id. Ya, so maknanya Imam Muslim dia anggapkan dia adalah Abu Sa'id, bukan As-Sa'id. Dia dengar, tengok Imam Muslim, dia kata saya dengar daripada syekh saya, dia kata As-Sa'id. Tapi masa yang dia apa ni cari dan dia memastikan sebenarnya dia Abu Sa'id, bukan As-Sa'id. Satu perkataan Abu sahaja dia bagi tahu. Okey, naam. Ketika kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba kami mendengar di bawah ranjangnya suara gerakan, maka kami pun melihatnya, ternyata ada seekor ular. Lalu dia menyebutkan kisahnya serupa dengan hadis riwayat Malik dari Saifi. Akan tetapi dia berkata dalamnya, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di rumah-rumah ini terdapat ular-ular penghuni. Maka apabila kalian melihat sesuatu darinya, maka peringatkanlah ia selama 3 hari, yakni agar ia keluar. Apabila dia pergi, maka itu lebih baik. Namun jika tidak, maka bunuhlah dia, kerana sesungguhnya dia adalah jin kafir. Dan beliau bersabda kepada mereka, pergilah kalian dan kuburkanlah teman kalian itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Maka barang siapa yang melihat sesuatu dari ular-ular penghuni rumah, maka hendaknya dia memperingatkannya selama 3 hari agar ia keluar. Apabila binatang itu masih muncul kepadanya setelah itu, maka hendaknya dibunuh, kerana sesungguhnya itu adalah syaitan. Penghuni macam the occupants, Dia duduk lama, yang tinggal situ lama. Orang yang tinggal situ, pernah tinggal situ. باب يسد رسولنا قال باب استحباب قتل الوزغ. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. Bab anjuran membunuh cicak. Dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Ummu Syarik bahawasanya Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk membunuh cicak-cicak. Akan tetapi dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan beliau memerintahkan. Kenapa? Ya, Fuwaisik. Ya, Fuwaisik. Rasulullah dia bagi tahu nanti. So dia buat masalah. Selalu dia buat masalah. Tengok apa masalah dia. Macam apa? Dia tengok Mouse. Apa panggil dia? Tikus. Tikus. Macam tikus. Sama juga. Selalu dia buat masalah. Okay. Berapa yang dia buat masalah? berapa banyak. Tak, yang Rasulullah bagi tahu. Dia dalam Ibrahim. dalam Api cicak. Tak, tapi semua haiwan yang kita terus membunuh dia walaupun di dalam tanah haram. 5. 5. Lima haiwan itu terus kita akan jengking. Ada ingat? Ular, anjing, cicak, Ular. kalajengking. Okey. Kalau jengking, akrab. Al-aqrab, ya. Apa lagi? Ah, Anjing yang Hitam. bukan yang hitam, yang dia apa ni? Selalu dia fight, Attack. anti attack. Ya. tikus. Dan ada lagi satu Hudayya. Apa panggil Hudayya Asya? Budaya. Budaya. Burung. Ya, dia burung. Gagak. Dia akan turun, dia akan curi Burung gagak. barang. Burung gagak gurap. Bukan gagak, gagak lagi satu gurab. Gurap. Oh. Gagak gurab. Dan ada lagi satu Hudayya. Burung bujuri. Gagak dia curi. Gagak Dia curi, ya? juga. Tapi dia yang full warna hitam yang tu. Ya, terus boleh bunuh dia walaupun di dalam tanah haram. Dah 10 tahun saya berminat untuk bunuh ni gagak. Tak suka dia. Ustaz macam Ustaz Umar. Tak tahu. Orang Melayu kena. Tak, saya tak pernah. Saya berminat. Dekat sini tembak. Oh, tembak. Dia kalau di macam Bandaran dia memang tembak orang gagak sebab dia buang banyak cerita dia potong. InsyaAllah satu hari dapat. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج
قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه ان سعيد بن المسيب اخبره ان ام شريك اخبرته انها استامرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فامر بقتلها. وام شريك احدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث ابن ابي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. Dengan sanad kepada Ummu Syarik telah mengabarkan kepadanya bahawasanya dia bertanya kepada Nabi SAW tentang membunuh cicak, maka beliau pun memerintahkan kepadanya untuk membunuhnya. Ummu Syarik adalah salah seorang wanita dari kalangan Bani Amir bin Lu'ay. Lafaz hadis riwayat Ibnu Abu Khalaf dan Abdul bin Humaid sama, sedangkan hadis riwayat Ibnu Wahab hampir sama dengannya. So yang beza hadis yang sebelum ini amaraha, Nabi Rasulullah dia suruh dia. Tapi hadis yang di sini dia minta. Rasulullah boleh, dia kata boleh. Okey. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. قال وحدثنا أبو طارق وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. Dari Az-Zuhri dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya bahawa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menamakannya Fuwaisik, yakni haiwan perosak. Dari Urwah dari Aisyah bahawa Rasulullah SAW menamakan cicak dengan Al-Fuwaisik. Harmalah menambahkan dan dia Aisyah berkata, aku tidak pernah mendengar beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Apa ni perosak dia? Merosakkan Haiwan perosak. Cicak di buku dia bersihkan. Kotoran. Apa lagi? Makan. Semua haiwan dia buat kotoran. makanan, Racun. Ya, sama juga. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا حسنه ومن قتل في ضربه ثانيه فله كذا وكذا حسنه لدون الاولى وان قتلها في ضربه ثالثه فله كذا وكذا حسنه لدون الثانيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وعوانة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل يعني بن زكريا قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. قال وحدثنا محمد الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. Dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu kali pukulan maka dia akan mendapatkan sekian-sekian kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan maka dia akan mendapatkan sekian-sekian kali kebaikan yang kurang dari 1 kali pukulan. Jika seseorang membunuhnya dengan 3 kali pukulan maka dia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan yang kurang dari 2 kali pukulan. Dengan semua sanad-sanad yang sebelumnya disebutkan bahawa semuanya daripada Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dan Nabi SAW semakna dengan hadis riwayat Khalid dari Suhail. Kecuali Jarir sendiri dalam riwayat hadis riwayat yang disebutkan barang siapa yang membunuh seekor cicak 1 kali pukulan maka dia akan dicatat untuknya 100 kebaikan, sedangkan 2 kali pukulan kurang dari itu dan 3 kali pukulan kurang dari itu. Ini hadis yang kita panggil dia ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah. Kalau satu orang yang thiqah, yang hadis dia kita akan terima, tapi dia tambah satu benda yang semua perawi-perawi yang thiqah dia tak mengeluarkan kecuali dia. Ni Jarir di sini. Jarir sahaja yang dia sebutkan 70 dan lepas tu 100 dan lepas tu kurang-kurang. Okay, atau yang pertama 70 dan lepas tu boleh naik. Tengok macam mana. Yang lain tu mungkin riwayat bil makna. Tak, sebab dia tak sebut. Dia tak dengar. Dia kata kulluhum, semua mereka. Sebenarnya ini hadis datang daripada Suhail. Daripada Suhail. Tapi kenapa satu daripada Suhail dia satu sahaja yang dia mengeluarkan lain pada yang semua. Mungkin ziyadah tu sifat makbul. Ziyadah fiqah makbulah ya. Terima. Kita akan terima. Sebab dia fiqah sebenarnya. Tapi ini contoh. Nah, Ustaz, maksudnya lebih bagus pukul sekali saja Supaya dia mati cepat. nanti saya beritahu. Okey, hadis yang terakhir ni. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda. Okey, boleh mula daripada Suhail. Hadis yang sama Ustaz. Yang terakhir Dan Muhammad bin As-Sabah tadi. ya, okey. Dan Muhammad bin As-Sabah telah memberitahukan kepada kami iaitu Ismail iaitu Ibnu Zakaria telah memberitahukan kepada kami dari Suhail saudariku telah memberitahukan kepadaku dari Abu Hurairah. Saudara perempuan.
kakak dia. Saudari. So di hadis di sini dia kata kakak dia atau tak tahu. So bahasa Arab tak beza di antara kakak atau adik perempuan, tak beza. Tapi di sini dia mengeluarkan hadis dia daripada daripada kakak dia, sebenarnya kakak, so dia lebih tua. Kakak dia daripada Abu Hurairah. Hadis yang sebelum dia Hadis yang kita sebut tadi Suhail dari ayahnya. ayah. Itu bezanya. Al-Abi. Daripada Abu Hurairah. So maknanya Suhail tak dapat Abu Hurairah. Masa dia baru jadi balik, Sayyidina Abu Hurairah mendengar wafat. Okey. Kenapa yang pertama 100, yang kedua kurang dan yang ketiga kurang? Kenapa? Yang pertama tu lebih eksak. Ustaz Sauda akan bagi tahu. Cuba Ustaz Sauda. Kalau yang pertama itu ni ada betul Ustaz. Betul. Masya-Allah. Ni opinion Imam An-Nawawi. Ada jumpa Imam Nawawi? Ya, Imam Nawawi dia kata mengikuti ikhlas. Ya. Satu. Tapi ini opinion, tapi Imam Nawawi dia kata ini opinion saya. Tapi ar-rajih yang Imam Nawawi dia buat tarjih, dia kata ni untuk motivasi untuk semua orang bunuh dia. Baru nampak baru buat. Jangan tunggu. Macam mana? Nak? Tak nak? So dia akan lari. Satu, dua. Biasanya susah kalau kita nak bunuh dia betul-betul dengan satu kali saja. Kita macam nak nak bunuh dia lari kanan kiri. Lepas tu dia akan potong ekor dia, betul? Kita ikut dia lari ke satu tempat. Susah. Tapi walaupun susah, di dalam Islam lebih baik kalau kita bunuh dia. Ustaz, kalau bunuh pakai racun ataupun Boleh, air boleh. panas, Sekarang dia letak kat dinding cecair, dia jilat betul mati. Ya, sebab yang tujuan kita untuk membunuh. Apa yang memakai kalau bukul ke ya, ini jalan. Sebab kalau bunuh kali pertama dia pukul, dia sempat lari, dia mungkin sakit ke apa, so dia azab untuk dia, terus sekali pukul mati. air panas dia takut dia geli. Darbah ya. Tapi yang terakhir untuk mati. Wa in qatalaha. So ada dua perkataan, betul Ustaz? Kita ada perkataan daraba dan ada perkataan qatala. Sebenarnya daraba sebelum qatala. Tapi kalau dia tak daraba tapi dapat qatala, itu yang penting, qatala terakhir sekali. Ustaz, kalau luar rumah pun boleh bunuh. Oh, mana-mana. Kalau kita dengan kawan yang kawan-kawan yang kita pergi cari ilmu apa semua, kalau nampak cicak dia kata 100 hasanah, 100 hasanah. Apa tu? Nah, qala babun nahi an qatlin namal. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang dia kata cicak itu baik sebab dia makan apa? Serangga yang tak dia akan makan dia. Dia kata macam tu. Makan. Saya nampak. Itu satu hari ni motorbike saya dia rosak dekat PJ. Ya, saya pergi dekat satu bengkel untuk membaiki dekat Shah Alam. Orang yang dia membaiki, dia nampak saya ada ni jangkut, dia kata, "Ustaz, betul ni yang cicak. Lebih baik kalau saya kata ya." Dia kata, "Kenapa? Dia baik sebenarnya." Dia mula satu bincang sama dengan saya. Ustaz, sebenarnya masa itu apa boleh jawab dia? So dia kata ada kelebihan. Macam apa? Macam arak ada kelebihan. Tapi Allah bagi tahu wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Okey. Ada manfaat tapi keburukan dia lebih. So dia orang awam boleh bercakap, dia diam saja. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang beriltizam dengan, bagi tahu dia akan ikut. Banyak benda yang di dalam agama tidak ada reason. Ya, itu yang 3/4 daripada agama kita adalah iman sahaja, beriman. Beriman billah, malaikatihi, rusulihi, kalau kepada kita rusulihi, yaumul akhir, semua itu ghaib. Itu di dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, daripada mula-mula. Mana iman billah, malaikat, ini yang 6 rukun, tak ada. Yang paling penting iman bil ghaib.
قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. Bab larangan membunuh semut. Dari Abu Hurairah dan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seekor semut menggigit salah seorang nabi dari para nabi Allah, maka dia memerintahkan seseorang agar sarang semut itu dibakar. Maka Allah mewahyukan kepadanya, apakah kerana seekor semut yang telah menggigitmu kemudian kamu membinasakan satu umat di antara umat-umat yang bertasbih? Dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, ada salah seorang nabi di antara para nabi Allah singgah di bawah sebatang pohon, lalu ada seekor semut menggigitnya, maka dia memerintahkan seseorang agar barangnya dipindahkan dari bawah pohon itu, kemudian dia memerintahkan agar pohon itu dibakar. Maka Allah mewahyukan kepadanya, kenapa tidak dia menghukum satu ekor semut saja? قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فخرج من تحتها وأمر بها فعلقت في النار قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. Dari Hamad bin Munabih dia berkata, ini adalah hadis yang محمد بن رافع dan Muhammad bin Rafiq telah memberitahukan kepada kami, Abdul Razak telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabih berkata, ini adalah hadis yang diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis di antaranya, dan Rasulullah SAW bersabda, ada salah seorang nabi di antara para nabi Allah singgah di bawah sebatang pohon, lalu ada seekor semut menggigitnya, maka dia memerintahkan seseorang agar barangnya dipindahkan dari bawah pohon itu, lalu dia memerintahkan agar pohon itu dibakar dengan api. Lebih lanjut beliau bersabda, maka Allah mewahyukan kepadanya, kenapa tidak engkau menghukum satu ekor semut saja? Okey, di dalam bab ni ada 3 hadis. Okey, puan Afrika, saya kumpul hadis yang pertama dengan yang kedua dan saya asingkan yang ketiga. Kenapa? Tadi, betul? Saya baca 2 hadis yang pertama, dan yang ketiga saya asingkan, saya sambung baca. Kenapa? Berkait dengan rijalul isnad, bukan matan. Abu Faizal. Kalau tak tahu, Dr. Yusuf boleh tolong. Ya, aku tidak menghukum satu ekor semut saja. Kita Ustaz kata isnad. Isnad, bukan matan. Yang ketiga tu riwayat berbeza daripada jalan lain. Ya, Dari Hammam bin Munabih, apa dia? daripada Hammam bin Munabih, apa dia buat? dia kata Tidak ada satu hadis yang Hammam bin Munabih dia mengeluarkan dia daripada Sayyidina Abu Hurairah, kecuali kalau dia bercakap ni, hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah. Selalu dia tambah jumlah ini. Kenapa? Saudara Asia, apa tadi? Sorry, saya fokus di atas isnad sebab di sini ayat ke ya. Aha. Okey, lepas tu selalu kalau dia nak mengeluarkan satu hadis, dia akan apa ni sebutkan hadza ma haddatsana. Apa yang Abu Hurairah sebut dekat dia? Ya. pada kami ada Apa? Kenapa dia selalu sebutkan jumlah yang di sini? Okey, Hammam bin Munabih satu hari dia datang ke Sayyidina Abu Hurairah, dia kata, ya Imam atau ya Abu Hurairah, tulis kepada saya beberapa hadis. Okey? Dan Sayyidina Abu Hurairah dia tulis kepada dia 120 hadis dan dia bagi kepada dia. Masa yang dia ambil,
semua ulama dah bersetuju ni panggil dia Sahifat Hammam bin Munabbih. As-Sahifa, satu muka surat tapi yang besar. Okey, satu muka surat. As-Sahifa itu tidak ada satu orang yang mengeluarkan hadis dia daripada Hammam bin Munabbih kecuali Ma'mar Ibn Rashid. Dan tidak ada satu orang yang mengeluarkan hadis dia daripada Ma'mar kecuali Abdul Razzaq As-San'ani. Daripada Abdul Razzaq ramai orang. Itu yang panggil dia di dalam mustalah al-hadis apa ni? At-tafarrud. Kita panggil dia at-tafarrud, seorang daripada seorang saja. At-tafarrud nisbi. Tapi at-tafarrud nisbi itu akan datang selepas sahabat, bukan di antara sahabat dan Rasulullah. Kalau di antara sahabat dan Rasulullah panggil dia apa? Hadis gharib, panggil dia hadis gharib. Hadis sahih, dia hadis sahih sebenarnya. Okey. Tapi seorang saja, apa dia? Nama al-amal bin-niyyah. Tidak ada satu sahabat kecuali Umar bin Khattab. Tidak ada, walaupun ramai orang yang mereka dengar. Tapi satu yang mengeluarkan hadis Rasulullah. Sama kalau seorang. Kalau dua orang jadi aziz. Okey, gharib lepas tu jadi aziz. Dua orang. Kalau tiga mutawatir. Masyhur atau mutawatir? Masyhur atau mutawatir? Okey. So, tapi at-tafarrud istilah kita memakai dia kalau di dalam rijalul isnad ada seorang sahaja yang dia mengeluarkan hadis. Jelas? Nah, so sekarang tulabul ilm, siapa yang cari ilmu, mereka cuba mana dapat tafarrud. Dia cuba kalau dapat satu syekh, dia sahaja mengeluarkan hadis dia. Dia cuba. Macam exotic. Dia nak kata saya sahaja. Itu kenapa kita marah masa yang kita baru tahu satu ulama dia dah wafat dan satu orang dia kata ini syekh saya. Cari-cari tak ada satu orang. Dia sahaja. Tapi kenapa diam? Mereka marah orang ini. Ya, itu bagi dia tafarrud. Okey, kita sambung. Okey, untuk hadis ni apa masalah? Ada khilaf di antara ulama kita sebab di sini untuk membunuh atau untuk membakar. Ada khilaf. Tapi tidak ada khilaf untuk membakar itu tak boleh memakai dia langsung kepada manusia atau haiwan kecuali satu keadaan, iaitu kalau satu orang berjinayah, yang buat jinayah membakar satu orang dan waris dia nak membakar orang yang dia buat jinayah itu. Kecuali dengan boleh. Itu sahaja, satu keadaan. Tapi membakar itu tak boleh memakai dia dengan apa-apa benda yang ada roh. Tak boleh. Tak boleh makan semut saya. Ya, walaupun yang al-fawasiq yang kita bagi tahu yang 5 itu. Al-fawasiq tak boleh. Ular atau anjing masuk tak boleh membakar. Cuma Ustaz, sebab membakar itu Allah punya. Hak Allah SWT. Kalau pokok banyak semut, kita nak ambil rambutan yang tak boleh boleh pakai. Ustaz, kalau asap yang panas, Asap yang panas, dia dengan smoke something. Itu macam bomba kan. Bomba Dia dia asap. ambil madu, kebuan apa semua. Ada yang bakar, ada yang sama juga. Tak boleh. asap, smoke. Itu kenapa satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib tahu masa yang dia bunuh orang murtad. bukan zindiq, boleh kata zindiq, masa yang mereka kata Ali adalah Tuhan. Dia letak mereka di dalam satu lubang bawah. Dan ada lagi satu. Apa yang asap dia datang kepada mereka mati. So mereka kata kita dah beryakin sekarang kamu Tuhan. Kenapa saya ini membakar? So Ustaz, semut memang tak boleh bunuh Kecuali keadaan yang saya beritahu tadi. Tapi Satu situasi. dalam kes ni saya kata ni semua satu kan. kenapa Allah SWT terima amalan dia tapi tak terima cara dia. Allah SWT tak bagi tahu Nabi itu adalah haram. Maknanya di dalam syariat Nabi itu terima kalau dia membakar satu benda yang ada roh. Di dalam syariat Nabi itu. Tapi dalam syariat kita tak boleh langsung. Di dalam syariat itu terima. Di dalam syariat Nabi yang sebelum ni terima.
Ustaz, kalau sampah tu ada sebut sebenarnya Itu tak tahu. Lebih baik kalau tidak. Sama juga macam Kena teman. asingkan semua dulu Ustaz. Cuma yang nasi tu Dia sampah. Itu tak kalau tahu. bawah pokok tu banyak sampah. Bawa gula kat Betul, sebelah. ya, betul. Ada banyak benda, ada roh. Banyak halau semua. Sampah dan ada semut. Ustaz, Apa nama itu? anak-anak yang makan Macam kayu. tu, Naik yang sama juga. Semua yang ada roh. Tapi yang ni tak boleh bakar. Tapi kalau dibunuh dengan cara lain boleh Ustaz kan? Sebab dia merosakkan. Ya boleh, tak ada masalah. Kalau nak racun dia Okey, dulu- baik. Teman. Tengok. Kita gunanya. Sebab dia akan rosakkan bakar yang tak boleh. Ada lagi satu. Ni untuk al-qitta. Ni untuk kucing ya. Qala babu tahrimi. Ada lagi dua bab itu. Dan masuk kita akan sampai ke kitab. قال باب تحريم قتل الهرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش أو خشاش الأرض. قال وحدثنا صنوع عن الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل معناه. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بذلك. Bab haram membunuh kucing. Dari Abdullah bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita diseksa kerana telah mengurung seekor kucing sampai mati, kemudian wanita itu masuk neraka kerananya. Dia tak memberinya makan dan dia tak memberikannya minum sehingga dia mengurungnya, dan dia juga tidak melepaskannya untuk makan dari serangga-serangga tanah. Dan Nasr bin Ali Jahdami telah memberitahu kepada kami, Abdul Ala telah memberitahu kepada kami dari Abdullah bin Umar, dari Nafi dari Ibnu Umar, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dengan hadis yang serupa. Dan Harun bin Abdullah serta Abdullah bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami dari Ma'an bin Isa dari Malik bin Nafiq, Malik dari Nafiq dari Ibnu Umar dari Nabi SAW dengan hadis tersebut. Seterusnya Okey. Nah. Sampai sini. So, tengok di sini. Macam pelik satu perempuan dia buat macam tu, betul? Satu perempuan dia ada rahmat, dia ada apa dia lembut, dia apa ni, hati dia macam lembut apa semua. Tapi kenapa dia buat macam tu? Ni ada satu bincang di antara ulama kita. Mereka kata kita di antara dua hadis. Satu hadis yang Rasulullah bersabda alaikum bittawafat. Macam take care pada semua haiwan yang dia selalu dia pusing, dia pergi dan balik, pergi dan balik. Okey. Bukan yang kucing sahaja, tengok apa-apa benda yang selalu dia datang cari mana ada makanan. Tapi biasanya kucing. Okey, ni satu hadis. Hadis yang di sini satu perempuan yang dia tak bagi makanan atau mungkin boleh kata macam tu. Mungkin satu hari dia tak bagi. Ataupun mungkin dia takut pada dia, atau dia macam rasa terlebih, perasaan dia macam terlebih, dan dia takut kalau kucing itu keluar daripada rumah dia, ada satu orang akan kacau dia atau bunuh dia. So dia apa nama itu? Menjarakan dia dalam rumah. Faham? So macam perasaan dia macam terlebih. Kita di sini. Hati-hati. So maknanya kalau satu orang dia rasa macam akan mungkin dia akan buat masalah atau salah kepada kucing, jangan letak dia dalam rumah. Contoh, kalau dia nak travelling, dia macam terlupa untuk bawa atau bagi dia keluar. Masa yang dia keluar, dia kunci semua pintu dan dia pergi. Dia dah mati di dalam. So maknanya hati-hati. So kalau tak mampu, tak boleh, awak semua tinggallah dengan dia. Rasulullah panggil dia. Kita akan kembali kepada hadis yang pertama. Rasulullah panggil dia at-tawafat. Tawafat maknanya dia selalu dia pergi dan pusing-pusing balik. Kalau dia letak dia di dalam rumah, itu macam penjara. So kita suka kucing itu atau kita nak main sama dengan dia, itu masalah dia. So kalau berkataan at-tawafat maknanya tinggalkan dia. Tinggal. Dan lagi satu, ramai orang yang dia akan bagi makanan kepada kucing lebih pada orang fakir dan miskin. Apa yang lebih penting? Okay? Ya, so kita di dalam dua masalah di sini. So macam mana nak selesai? Tawafat. Tawafat maknanya tinggal dia akan buat tawaf.
So yang paling penting masa yang dia datang kita bagi. Itu yang penting. Tapi kalau paksakan dia atau macam tangkapkan dia, letak di dalam rumah untuk itu salah. Saya rasa macam salah. Atau mungkin bersalah nanti. Faham? Itu. So di dalam dua hadis kita akan faham. Saya ni dia jual kucing, Ustaz. Dia jual kucing ke? Macam Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kecuali anjing tak boleh. Boleh boleh lah beli kucing lah bagi ibu boleh. Boleh. Tak saya nampak lah ada orang jual kucing. Misalnya haiwan lain macam arnab, ikan dan lain-lain. Haiwan lain. Sama juga. Sama juga. Ini hukum yang am, bukan untuk kucing. Ini contoh sahaja. Contoh dia akan yang sama untuk semua. Semua. Kalau okey, ni kita akan baca hadis yang seterusnya. Hak haiwan itu kalau kita letak dia di dalam rumah, hak dia makanan dan minuman. Kalau kita mampu bagi makanan dan minum boleh, tapi hati-hati jangan bersalah. Itu sahaja. Kita takut. So di sini macam wallahi kalau baca ni syarah Imam Nawawi dia akan bincang, dia akan discuss pasal hadis ni. Macam mana perempuan dia buat macam tu? Macam pelik. Kalau lelaki boleh. Kalau lelaki boleh. Tapi kuat itu. Tapi macam mana perempuan dia buat? Semana dia macam tersalah dia. Wallah. Lelaki kalau nampak kucing masuk buang, dia kejar. قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تاكل من خشاش الارض. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا معاويه قال حدثنا عن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام وذكر بهذا الاسناد وفي حديثهما ربطتها وفي حديث معاويه حشرات الارض. قال وحدثنا عبد الرافع وعبد بن محمد قال عبد اخبرنا وقال رافع حدثنا قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الزهري وحدثني احمد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمعنى حديث هشام بن عروه. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بنحو حديثهم. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita disiksa kerana seekor kucing yang tak diberi makan, dia tak diberi minum dan tak dibiarkan lepas untuk makan dari serangga-serangga tanah. Ini hak boleh kata hak haiwan untuk dapat makanan dan minuman kalau kita simpan dia di dalam rumah. Okey, satu hukum. Hukum yang kedua, kalau satu orang dia simpan haiwan itu tapi tak bagi dia makanan dan minuman, kita akan baksakan dia. Itu wajib di atas dia untuk bagi. Okey? Nah. Dan Abu Qurrat telah memberitahu kepada kami, Abu Muawiyah telah memberitahukan kepada kami, dan Muhammad bin Musanna telah memberitahukan kepada kami, Khalid Al-Kharis telah memberitahukan kepada kami, Hisham telah memberitahukan kepada kami dengan isnad berikut. Akan tetapi dalam hadis riwayat keduanya disebutkan dia mengikatnya, sedangkan dalam hadis riwayat Abu Muawiyah disebutkan serangga-serangga tanah. Dan Muhammad bin Rafiq So berkataan mengikatkan dia maknanya lagi macam kurang pada sajanatha macam penjara. Tapi di sini macam dia kaitkan dia. So maknanya dia macam takut pada kucing itu. Wallahu a'lam. Dan Muhammad bin Rafiq serta Abu Muaid memberitahukan kepada aku, Abu kata Abu Razak telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Abu Rafiq berkata Abu Razak telah memberitahukan kepada kami, Muhammad telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata Az-Zuhri berkata, dan Abu Muaid bin Abdul Rahman telah memberitahukan kepada aku dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, semakna dengan hadis riwayat Hisham bin Urwah. Dan Muhammad bin Rafiq telah memberitahukan kepada kami, Abdul Razak telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW serupa dengan hadis riwayat mereka. Okey, bab yang terakhir قال باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. Bab keutamaan orang yang memberi minum dan makan kepada haiwan-haiwan ternak yang mulia. Dari Sumai memberi haiwan ternak yang mulia. Apa yang mulia? Yang kiram. Yang mulia. Yang diharamkan, yang terjemahan yang diharamkan. Muhtaram. Muhtaram yang Muhtaram
dia Menghormati. yang Ada hormati ya. yang dihormati lah kot, bukan bukan dimuliakan, yang diagungkan, macam mana nak cakap? Kalau ikut Hormati, ya. bahasa Arab muhtaram. 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 Betul lah, yang mulia lah, yang dimuliakan. Ha. Yang dimuliakan. Bukan diharamkan. Bukan. Hewan-hewan ternak yang diharamkan tak? Bukan haramkan, dia ada hormat. Dia ada hormat. Kehormatan, Ustaz, kemuliaan. muhtaram datang daripada ihtarama ala wazn Ihtarama, ifta'ala. ya. Macam respect. Ihtaram macam respect pada dia. Okey. Okey, nanti saya akan bagi tahu pasal perkataan ni. Okey. Dari Sumai bin Abu Bakar, dari Abu As-Sadiq As-Sam'an, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tatkala seorang lelaki berjalan pada sebuah jalan, dia merasa sangat haus dan lalu dia menemukan sebuah telaga, lalu dia turun ke dalamnya dan minum, kemudian dia keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing menjulurkan lidah sambil menjelati tanah yang lembab kerana kehausan, maka orang itu berkata, sungguh anjing ini sedang kehausan seperti yang telah aku rasakan. Maka dia pun turun ke telaga itu dan mengisi kasut kulitnya dengan air, lalu dia menggigit sepatunya sampai naik dan diberikan minum kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kami benar-benar mendapatkan pahala pada binatang-binatang ternak seperti itu? Dia menjawab, pada setiap makhluk yang bernyawa terdapat pahala. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. قال وحدثنا أبو طارق قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. Dari Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang wanita pelacur melihat seekor anjing yang pada hari panas berkeliling di sebuah telaga. Anjing itu telah menjulurkan lidahnya kerana kehausan. Wanita pelacur itu melepaskan sepatu kulitnya untuk mengambil air, kemudian diampuni dosanya. Dari Ibn Hazim telah mengabarkan kepadaku dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, ada seekor anjing mengelilingi sebuah telaga yang hampir saja rasa haus membunuhnya. Tiba-tiba ada seorang wanita pelacur dari Bani Israel melihatnya, maka dia pun melepaskan sepatu kulitnya menggunakan untuk mengambil air untuk anjing itu dan dia memberikan air kepada anjing tersebut, maka dosanya pun diampunkan kerana perbuatan tersebut. Okey, so kita ada apa yang ni al-muhtaram. Okey, yang menghormat, yang dimuliakan, yang muliakan. Okey, yang muliakan sebenarnya yang dikasihi. setiap boleh kata benda yang agama atau syariat tak suruh kita untuk membunuh. Okey, apa-apa, insan atau haiwan. Okey, so sekarang kalau kita bagi satu definisi yang di sini, so apa yang keluar? Apa yang keluar daripada dia? Apa yang keluar daripada dia? Yang 5 al-fawasiq tadi, 5 fawasiq tambah lagi 2. 5 al-fawasiq dan kafir harbi dan murtad. So jadi 7 sahaja yang al-muhtaram. Dan yang ghair muhtaram Istisna. istisna boleh kata, kecuali Pengecualian. mengecualikan. So 7 yang boleh bunuh. Semua yang lain tengok macam mana. Semua bukan bunuh, yang kita akan muliakan kepada dia. Muliakan kepada dia. Ustaz, riwayat ni dua-dua ke? Rajul dengan bagi dengan ya. dua-dua sekali ya. Bukan So macam mana? Mungkin ada apa ni, satu rawi dia dengar rajul, satu rawi dia dengar imra'ah, ataupun dua orang, satu orang lelaki, satu orang perempuan, dia berlaku 2 kali. Allah a'lam. bukan muqtarib sah. Bukan. Muqtarib fi matan. Boleh kata Allah SWT bagi balik kepada dia maghfirah. So contoh, kalau kita macam jaga agama dan kita lawan pada agama untuk apa orang yang dia nak kesan, Allah akan bagi kita macam maghfirah, ni'mah, masuk syurga. Itu semua syukur. Syukur itu ya, syukur daripada Allah. Boleh kata nikmat daripada Allah. Okey, kita ni habis kitabu, tak tahu kitab apa.
akan sambung ni buku yang baru, Kitabu Al-Alfaz min Al-Adab wa Ghayriha. Okey, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Khamis insya-Allah. InsyaAllah online. InsyaAllah. Ini saya Muslim kalau buka. Oh, Saya tak pernah label balik.